Selamat sejahtera kepada Dr. Saiful Azri bin Mokhtar. Kumpulan kami akan membentangkan simptom-simptom rasuah dan cara mengetahuinya. Rasuah merupakan isu serius yang semakin mendapat perhatian global termasuk di Malaysia. Menurut Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yaitu SPRM, rasuah merujuk kepada pemberian atau penerimaan suapan sebagai dorongan untuk seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan tugas rasmi bagi kepentingan pribadi. Isu ini membimbangkan karena impaknya besar terhadap ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial. Fenomena rasuah sering dikaitkan dengan istilah seperti tumbuk rusuk atau makan suap yang memberi kesan negatif terhadap imej masyarakat. Antara kesan rasuah termasuk kemerosotan ekonomi, melemahkan institusi negara, merosakkan sistem keadilan, dan menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan dan tadbir urus. Rasuah berlaku dalam pelbagai bidang seperti politik, perniagaan, dan perkhidmatan awam. Jenis-jenis rasuah merangkumi meminta atau menerima suapan, penyalahgunaan dana, salah guna kuasa, dan pengemukaan tuntutan palsu. Untuk menangani rasuah, pendekatan komprehensif diperlukan termasuk penguatkuasaan undang-undang yang ketat, tindakan tegas terhadap pesalah, pendidikan masyarakat tentang bahaya rasuah, dan penerapan nilai integriti dalam sistem pentadbiran. SPRM juga memainkan peranan penting dalam memastikan rasuah dibendung demi kesejahteraan negara. Oke, seterusnya dapen kosong yaitu faktor-faktor berlakunya gejala rasuah. Antara faktor yang pertama ialah kelemahan pribadi. Kelemahan pribadi ini disebabkan oleh kurangnya didikan agama dan iman. Sikap yang mengabaikan kesan-kesan mengamalkannya dan tidak mengambil peduli mengenai larangan rasuah dalam agama dan undang-undang. Dan kurangnya penghayatan terhadap nilai murni dan tuntutan agama, serta tidak memahami konsep pahala dan dosa maupun konsep kerja sebagai satu ibadah. Seterusnya, faktor yang kedua yaitu tidak berintegriti. Berdasarkan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka 1985, integriti membawa maksud kepada kejujuran, ketulusan, dan kesempurnaan atau keutuhan. Pekerja yang mempunyai integriti rendah akan mudah terjatuh ke dalam jurang rasuah. Walaupun mempunyai ketulusan yang tinggi, mahir, dan cekap dalam melakukan pekerjaan. Selain itu, tidak mempunyai integriti dan lemah dari segi mental dan fisikal, akan mudah tertipu dan dipengaruhi oleh pegawai-pegawai yang tidak bertanggung jawab dengan mengambil kesempatan atas kelemahan mereka. Dan tidak amanah dan tidak adil akan menyebabkan gejala rasuah berlaku. Seterusnya, faktor yang ketiga yaitu pendidikan dan kesadaran yang rendah. Faktor ini disebabkan masyarakat tidak mendapat pendidikan yang mencukupi mengenai nilai-nilai integriti dan etika sejak usia muda. Kekurangan pendidikan mengenai kepentingan integriti dan kesan negatif rasuah boleh menyebabkan individu tidak memahami bahaya rasuah terhadap kestabilan ekonomi, sosial, dan moral negara. Serta pendidikan tentang undang-undang dan cara melaporkan kes rasuah juga masih kurang dipromosikan di kalangan rakyat. Oleh itu, pendidikan yang lebih efektif membolehkan masyarakat dapat memahami kesan jangka panjang rasuah serta pentingnya bertindak dengan berintegriti dalam setiap aspek kehidupan. Terima kasih kepada pembentang sebelum ini atas penerangan yang jelas dan bermanfaat. Untuk melengkapkan perbincangan tersebut, saya akan meneruskan dengan membincangkan faktor-faktor utama yang mendorong amalan rasuah di Malaysia, yaitu tekanan keuangan, tekanan kerja, dan gaji rendah. Faktor pertama ialah tekanan keuangan. Ramai individu menghadapi beban hutang, bil tertunggak, atau keinginan untuk mengekalkan gaya hidup mewah.
Tekanan ini mendorong mereka mencari jalan pintas, termasuk amalan rasuah. Statik SPRM menunjukkan dari Januari hingga Mei 2024, 57,3% kes rasuah melibatkan individu, sektor swasta, dan awam. Manakala 42,7% melibatkan penjawat awam. Statik ini membuktikan tekanan keuangan adalah pencetus utama amalan rasuah. Faktor kedua ialah tekanan kerja. Pekerja sering diberi sasaran prestasi yang sukar dicapai, mendorong mereka memilih jalan pintas. Menurut Dr. Anas Afandi Ahmad, tekanan kerja boleh menyebabkan pekerja mengabaikan integriti demi memenuhi tuntutan organisasi. Dari tahun 2019 hingga 2023, SPRM menangkap 2.163 penjawat awam karena rasuah, yaitu 43,3% daripada jumlah keseluruhan tangkapan. Faktor terakhir ialah gaji rendah. Apabila gaji tidak mencukupi untuk menampung kos sara hidup, pekerja, terutama dalam sektor awam, lebih mudah terjebak dengan rasuah. Berdasarkan Pelan Anti Rasuah Nasional 2019 hingga 2023, risiko rasuah sektor awam adalah 63,3%, jauh lebih tinggi berbanding sektor swasta, yaitu 17,06%. Ketidakpuasan ini sering menjadi pemangkin kepada amalan rasuah. Kesimpulannya, tekanan keuangan, tekanan kerja, dan gaji rendah adalah faktor utama yang mendorong amalan rasuah. Langkah seperti meningkatkan gaji pekerja, menyediakan sokongan keuangan, dan memperkukuhkan penguatkuasaan undang-undang adalah penting untuk menangani masalah ini. Dengan kerjasama semua pihak, kita mampu membantaras amalan rasuah dengan membina masyarakat yang lebih berintegriti. Seterusnya adalah simptom-simptom rasuah dan cara mengetahuinya. Simptom yang pertama adalah perubahan gaya hidup yang mewah secara mendadak. Sebagai contoh, berlakunya pembelian hartanah bernilai tinggi. Kedua, mengubah suai rumah secara keterlaluan. Ketiga, membeli kenderaan mewah. Keempat, mampu membeli koleksi jam tangan mahal dan beg tangan berharga ratusan ribu ringgit. Dan terakhir adalah sentiasa berbelanja aset mewah. Hal ini akan menyebabkan timbulnya berbagai persoalan kepada masyarakat sekeliling mengenai sumber perolehan harta yang dimiliki oleh si pihak tersebut. Simptom yang kedua adalah kegagalan menjelaskan punca perolehan harta. Simptom yang kedua ini sangat berkait rapat dengan simptom yang pertama. Namun, di dalam simptom ini terdapat dua jenis hukuman section melalui section 36, yaitu section 36(2) Akta SPRM 2009 menjelaskan sesiapa yang sengaja gagal untuk mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan harta boleh dipenjara sehingga 5 tahun dan didenda sehingga RM100,000. Yang kedua adalah section 36(3) Akta SPRM 2009 yang menyatakan bahawa individu yang gagal memberikan penjelasan munasabah terhadap lebihan harta atau aset mereka boleh dihukum penjara maksimum 20 tahun dan didenda 5 kali lipat daripada nilai lebihan harta atau aset. Simptom yang ketiga adalah tidak mahu dinaikkan pangkat kerana ingin kekal di posisi atau tempat kerja lama. Hal ini berlaku disebabkan mereka takut akan perubahan dalam menjalankan tugas, kemudian beban kerja yang lebih berat dan tekanan yang lebih tinggi setelah kenaikan pangkat. Tidak dilupakan juga dengan ketidaksesuaian antara aspirasi peribadi dan tuntutan pekerjaan. Hal ini kerana mereka lebih memprioritaskan keseimbangan kerja hidup, pengembangan diri dalam bidang lain atau bahkan mengejar minat dan passion di luar pekerjaan. Selain itu, penekanan yang lebih pada kompetisi dan individualisme oleh badan organisasi dan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor psikologi. Simptom yang terakhir adalah hubungan yang rapat antara pelanggan dan pekerja. Hubungan yang rapat yang melibatkan urusan rasmi boleh mendatangkan kecurigaan dan mewujudkan jurang sosial antara pekerja dan orang awam. Contohnya,
kerap menerima hadiah, selalu keluar bersama, dan melancong bersama. Seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 165 Kanun Keseksaan, penerimaan hadiah dan barang berharga dari pihak yang mempunyai urusan rasmi boleh menjadi kesalahan jenayah. Kesimpulannya, rasuah adalah isu global yang merusakkan sistem tadbir urus, kepercayaan masyarakat, dan membawa impak negatif kepada pembangunan negara. Ia berpunca daripada kelemahan pribadi, kurangnya integritas, serta faktor-faktor lain seperti tekanan keuangan dan gaji rendah. Untuk membantasnya, strategi menyeluruh diperlukan, termasuk penguatkuasaan undang-undang yang tegas, pendidikan moral dan kesadaran, serta reformasi sistemik. Kejayaan usaha ini memerlukan kerjasama antara kerajaan, sektor swasta, dan masyarakat umum bagi membina masa depan bebas rasuah yang adil dan makmur. Sekian, terima kasih.